Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk sedikit analisa ingin saya share untuk video pada kali ini, iaitu pada hari ini 3 September. Okey, 3 September 2020. Okey, sebelum kita terus pergi ke analisa, untuk kita lihat beberapa pair yang saya rasakan agak berpotensi untuk membuat pergerakan pada minggu ini. Okey, kita akan buat sedikit simple analisis ataupun simple forecast untuk minggu ni. Okey, sebelum tu saya nak terangkan, okey, untuk kelas education, okey, pembelajaran untuk forex dan juga saham di realtraderacademy.com. Okey, dekat situ di website realtraderacademy.com anda boleh lihat okey, beberapa analisa, okey, dan juga forecast, market review dan market overview yang saya dan juga Cikgu Damalaya share di website realacademy.com. Okey, dan juga untuk package pembelajaran anda boleh lihat, okey, kita ada 4 package ataupun 4 kelas, 4 jenis kelas yang bermula daripada newbie. Okey, sekiranya anda adalah seorang yang masih lagi baru, okey, yang baru sahaja terlibat dalam perniagaan ataupun perdagangan mata wang, okey, ataupun global market. So anda boleh lihat ada jadual yang kita share di website tersebut. Okay, anda boleh lihat dekat situ untuk jadual-jadual kelas sepanjang tahun ni. Okay, dan akan diupdate dari semasa ke semasa. Okay, antara kelas yang kita jalankan iaitu saya, Muhammad Miro dan juga Cikgu Don Malaya. Okay, yang kelas yang kami bawakan adalah 4 kelas. Okay, yang pertama bermula dengan kelas newbie. Okay, bagi mereka yang masih baru, anda sangat-sangat digalakkan untuk join kelas newbie, dan kelas newbie ada 2 course. Okay, kita bahagikan kepada 2 course supaya anda lebih mudah faham. Okay, bagaimana cara yang betul dan cara yang terbaik untuk anda mulakan sebagai seorang pedagang. Okay, dan juga kelas yang kedua adalah kelas The Dominant, di mana lebih kepada technical analysis dan digabungkan, okay, dengan beberapa elemen fundamental analysis yang menggunakan teknologi ataupun software. So daripada situ anda boleh lebih menambah baik skill dan juga kemahiran anda dalam trading. Okay, siapa yang berminat untuk join kelas The Dominant, terutama bagi mereka yang sudah ada pengalaman dalam trading tetapi masih lagi agak, orang cakap apa, agak tidak stabil ataupun agak tidak konsisten lagi untuk dalam trading. Okay, masih lagi tidak menjumpai apa-apa strategi ataupun teknik, okay, yang anda masih lagi tak boleh nak pastikan, atau anda masih lagi belum tahu cara untuk membuat analisa. Okay, cara untuk membuat analisa dan mendapatkan keputusan, okay, sesuatu pergerakan bagi membantu anda sebelum anda enter position. Baik, untuk kelas The Dominant adalah kelas yang sangat-sangat penting, di mana di situ kami akan ajarkan kepada anda berkonsepkan workshop, di mana apa tujuan dan misi utama kami adalah untuk menjadikan anda seorang penganalisis yang bagus. Okay, sebelum kita memasuki pasaran ataupun enter position ataupun membuat keputusan buy ataupun sell, so paling penting adalah sebenarnya adalah analisa anda sendiri. Okay, analisa yang anda gunakan ataupun yang anda buat bagi membantu anda membuat keputusan yang betul ataupun mengurangkan anda terdedah kepada risiko setiap kali anda trading ataupun trade. Okey, untuk seterusnya, untuk maklumat-maklumat lanjut dan apa-apa sahaja information berkenaan dengan kelas dan juga apa sahaja berkenaan dengan education yang kami bawakan di Real Trader Academy, anda boleh cek di website realtraderacademy.com. Okey, seterusnya kita cuba lihat apakah analisa yang tersedia ataupun yang ada untuk kita pada hari ini. So kita akan lihat dulu untuk pair gold. Dekat sini anda dapat lihat, okay, sepanjang minggu ni gold telah melakukan satu penurunan. Okay, telah melakukan satu pergerakan bearish.
Okey, di sini kita dapat lihat pergerakan yang agak jauh, okey, pada time frame H4 sepanjang minggu. Baik, daripada minggu lepas lagi, okey, berlaku satu penurunan. Okey, apa yang saya dapat rumuskan di sini, kita masih lagi berada dalam zon keputusan ataupun zon di mana bank belum membuat apa-apa keputusan yang terbaru. Okey, sama ada buyer ataupun seller masih lagi menunggu satu keputusan ataupun kekuatan untuk berlaku pergerakan next movement ataupun pergerakan yang seterusnya untuk market gold. Baik, untuk situasi semasa, gold untuk sell masih lagi valid berbanding buy, di mana belum ada tanda mengatakan buyer cuba menguat berbanding seller. So dekat sini apa yang saya dapat rumuskan untuk pair gold, di mana seller masih lagi mendominasi pasaran. Terutama kita dapat lihat pada time frame H1. Okey, dekat sini kita dapat lihat pada time frame H1 di mana seller masih lagi kuat, okey, berbanding buyer. So agak bahaya jika anda nak cuba mencari buy pada ketika ini, okey, untuk market semasa. Okey, adakah kemungkinan akan berlaku, ini biasa soalan-soalan macam ni akan tertanya-tanya, adakah akan berlaku satu kenaikan sebab sepanjang minggu daripada minggu lepas sudah ada satu penurunan yang agak jauh ataupun satu straight penurunan yang agak ketara. So dekat sini bagi saya secara teknikal adalah agak bahaya untuk anda cuba mencari buy kecuali anda trader scalping ataupun scalper pada time frame yang kecil. Baik, kemungkinan untuk berlaku buy ada kemungkinan, tetapi hanya valid ataupun hanya kuat sekiranya berlaku satu kenaikan di mana membentuk satu candle breakout di zone candlestick dominant. Okay? Jika berlaku satu kenaikan kemudian berjaya membuat arah yang baru, maka barulah kita boleh cuba untuk mencari arah buy. Okay? Cuba untuk mencari arah buy secara teknikalnya. Tapi jika kita menggunakan trader yang menggunakan multi time frame, untuk kelas the dominant juga kita akan ajarkan kepada anda cara menggunakan konsep multi time frame yang betul. Okey. Baik, seterusnya untuk rumusan untuk gold adalah sell masih lagi kuat kecuali berlaku satu kenaikan yang ketara ataupun berlaku candle breakout untuk zone candlestick dominant seperti ini. Okey, dan jika berlaku keadaan seperti ini, apa yang saya dapat cuba jangkakan, okey, ataupun ramalkan, sekiranya berlaku keadaan seperti ini, berlaku arah buy, maka seller kurang berbanding buyer. Maksudnya buyer lebih kuat berbanding seller, kecuali selepas berlaku keadaan seperti ini, seperti yang saya ceritakan, kemudian berlaku penurunan ataupun candle cuba membuat retest ataupun correction, kemudian berlaku penurunan semula seperti ini, barulah seller kembali kuat. So untuk situasi semasa keadaan ni, keadaan sekarang, seller masih lagi kuat dan buyer hanya kuat sekiranya berlaku keadaan seperti ini, dan akan terus melakukan kenaikan sehingga saya jangkakan jika sekiranya berlaku breakout buy, akan kenaikan boleh kembali naik sehingga ke price 1987.9. Okey, sekiranya berlaku keadaan seperti ini. Dan selagi tidak berlaku tanda ataupun kekuatan buyer, tidak wujudnya kekuatan buyer yang baru, maka saya jangkakan akan berlaku penurunan lagi sehingga ke paling kurang ke 1918. Okey, kita cuba lihat untuk time frame daily. Baik, untuk time frame daily ada satu penanda aras yang kita boleh gunakan, iaitu di zone pada harga 1908, dan sekiranya berjaya membuat penurunan lagi dan melepasi harga di sini ataupun berlaku satu kekuatan yang baru pada time frame H4 di kawasan sini, berlaku satu kekuatan yang baru di mana kekuatan itu adalah kekuatan sell, iaitu candlestick dominant sell yang setup dominant sell yang valid, maka akan berlaku penurunan yang agak jauh, dan saya jangkakan akan berlaku penurunan sehingga ke level 1809. Okey,
untuk seterusnya kita cuba lihat untuk lain-lain pair. Okay, kita cuba lihat untuk oil. Okay, seterusnya kita lihat untuk oil. Oil juga melakukan satu penurunan yang agak jauh jika anda dapat lihat pada time frame H4. Okay, pada skrin saya di sini berlaku penurunan sehingga agak banyak, saya kira sehingga 1918 poin. 1918 poin, 190 pip. Okay, dan apakah yang tanda yang kemungkinan berlaku penurunan? Okey, di sini saya cuba huraikan sedikit dari aspek technical candlestick dominant di mana berlaku sebelum berlaku penurunan yang agak jauh. Okey, ini pada time frame H4, tetapi jika kita lihat pada time frame H1, okey, jika anda datang kelas saya dan Cikgu Don Malaya, kita akan dapat detect lebih awal di zone sini di mana ada zone dominant yang berlaku di sini, dan pada time frame H1 berlaku setup ataupun arah-arah untuk sell. Baik, untuk time frame H4 berlaku satu setup dominant buy, okay, dan kemudian berlaku penurunan ataupun retest ataupun correction, okay, yang dilakukan oleh market, kemudian berlaku penurunan breakout dan mematikan arah buy pada awal. Okay, pada awalnya dimatikan. So berlaku satu, maka di sini sangat jelas menunjukkan seller cuba menguat dan sangat-sangat kuat selepas berlaku satu retest, okay, pada harga market cuba retest pada price 42.8, okay, 42.8, kemudian membuat penurunan sebanyak satu candlestick H4 di sini sebanyak 137 pip ataupun 1378 pip. So dekat sini saya sendiri pun tak sempat untuk tengok untuk pair oil dekat sini. Okay, jadi apa yang saya dapat ceritakan kepada anda, seller masih lagi valid, belum ada lagi tanda-tanda buyer cuba menguat. So agak bahaya untuk sekiranya anda cuba mencari arah untuk buy. Dan siapa yang saya dapat rumuskan untuk oil ni, okay, seller masih lagi kuat, dan sekiranya candlestick H4 yang terkini close breakout seperti ini, maka seller masih lagi valid. Sehingga okay, ada tak kemungkinan buyer akan melakukan kekuatan ataupun akan berlaku kenaikan? Okay, ada kemungkinan, tetapi hanya akan berlaku sekiranya pada time frame H1 dan H4 terbentuknya setup dominant buy yang baru. Okay, sekiranya tidak terbentuknya setup dominant buy yang baru pada time frame H1 dan juga H4, maka seller masih lagi sangat-sangat kuat. Okay, belum ada peluang untuk anda mencari buy. Anda just follow structure yang wujud pada setup dominant. Okay, seterusnya kita cuba lihat lagi, okay, pair kegemaran ramai antaranya GBP USD dan juga GBP JPY. Kita cuba lihat dulu untuk pair GBP USD. Baik, untuk time frame H4 bagi pair GBP USD, okay, anda dapat lihat di sini, okay, berlaku satu arah yang sangat jelas yang terbaru, masih lagi akan berlaku penurunan, dan di sini pun wujudnya satu tanda iaitu volume candlestick mengatakan akan berlaku penurunan. Okay, dan net setup yang berlaku adalah yang wujud adalah setup dominant di mana berlaku breakout sell, maka arah sell adalah sangat-sangat kuat untuk pair GBP USD. So untuk minggu ni saya sarankan anda boleh cuba fokus untuk sell GBP USD pada hari ini. Okay, selagi tidak berlaku arah yang mematikan ataupun correction ataupun retest yang mematikan setup sell di sini. So selagi tidak berlaku kenaikan dan mematikan setup sell, maka arah sell masih lagi sangat-sangat valid dan kemungkinan akan antara level yang terdekat yang boleh dicapai sepanjang penurunan, sekiranya berlaku penurunan, adalah pada harga 1.3213. Okey, anda dapat lihat di sini. Ini adalah price yang ataupun level yang terdekat yang anda boleh set sebagai TP untuk sell. Baik. Okey, saya sudah terangkan untuk pair GBP/USD, situasi semasa masih lagi sell. Okey, dan kita cuba lihat pada time frame M15.
Okey, pada time frame 15 ada tanda-tanda berlaku setup sell ataupun tidak. Pada time frame 15 ada setup engulfing. Okey, pada time frame M5 berlaku dominant buy. Okay, so kemungkinan akan berlaku kenaikan untuk sebagai retest ataupun kenaikan sementara. Baik, seterusnya kita cuba lihat untuk sekiranya berlaku kenaikan, sekiranya berlaku kenaikan, adakah valid kenaikan tersebut? Kenaikan tersebut hanya valid sekiranya berlaku apa yang saya ceritakan kepada anda, apa yang saya cuba terangkan kepada anda. Sekiranya berlaku kenaikan dan berjaya membuat breakout buy, iaitu mematikan arah, maka barulah seller semakin berkurangan ataupun buyer lebih kuat berbanding seller. Sekiranya berlaku keadaan seperti ini. So, jika berlaku keadaan seperti ini, anda boleh set untuk target yang terdekat. Anda boleh intai untuk buy sekiranya berlaku breakout ke atas sehingga ke price ataupun level 1.3467. Baik, dan seterusnya kita cuba lihat untuk pair GBP JPY. Okey, untuk pair GBP JPY juga masih lagi juga berlaku situasi yang sama seperti GBP USD. Untuk pair GBP USD, masih juga melakukan situasi yang sama di mana kita dapat lihat. Jadi kemungkinan faktor fundamental untuk GBP adalah sangat memberi kesan terhadap pergerakan market pada minggu ni. So pada hari ini saya cuba sedikit buat lukisan ataupun marking kepada anda di sini. So di sini adalah zone dominan yang terbaru. Di sini adalah price di mana bank cuba membuat keputusan. Banker cuba membuat keputusan, buyer ataupun seller cuba membuat keputusan sama ada akan berlaku kekuatan buyer ataupun seller untuk masa yang terdekat. Sekiranya H4 pada pukul 5 nanti, sekiranya H4 close breakout seperti ini, maka anda boleh cari intai untuk sell, dan target yang terdekat adalah pada harga 140.057. Anda boleh target ke level 140.057. Ini adalah level yang terdekat sekiranya berlaku keadaan seperti ini. Dan seterusnya, adakah kemungkinan akan berlaku arah buy ataupun kenaikan untuk sambung trend ataupun perjalanan pada time frame yang lebih besar itu pada time frame daily? Apa yang saya dapat rumuskan adalah tidak akan berlaku kenaikan selagi tidak berjaya breakout dominant breakout high pada zone dominant time frame H4. Sekiranya berlaku keadaan seperti ini sahaja, barulah akan ada satu kekuatan buyer di mana akan berlaku kenaikan. Selagi tidak berlaku breakout seperti ini, tidak ada candle bull yang breakout seperti ini, maka seller sangat-sangat masih lagi kuat. Dan kita akan lihat dulu untuk pada time frame H4, kita dapat lihat di sini memang kekuatan seller masih lagi kuat. Kita cuba buat penanda ataupun marking di sini, masih lagi seller masih lagi kuat. Belum ada tanda buyer cuba menguat. So fokus sell lebih selamat. Baik, untuk time frame H4 kita dapat lihat di sini, masih lagi berlaku penurunan, dan sekiranya candle close seperti ini, berlaku breakout sell yang jelas pada zone dominant, zone candlestick dominant, maka arah sell sangat-sangat kuat. So pastikan anda untuk jangan lawan structure. Jangan lawan structure. Baik, dan untuk seterusnya, sekiranya berlaku kemungkinan, adakah kemungkinan akan berlaku kenaikan? Saya ulang sekali lagi. Ada kemungkinan akan berlaku kenaikan, tetapi hanya sekiranya berlaku kenaikan, berlaku kenaikan dan berjaya breakout ke atas seperti ini, barulah ada kekuatan buyer yang baru, dan anda boleh set target. Sekiranya berlaku keadaan seperti ini, anda boleh set target di 142.5. Dan seterusnya kita cuba lihat untuk dua lagi pair, iaitu pair Euro USD dan juga USD JPY. Baik, untuk pair Euro JPY. Untuk pair Euro JPY, saya dapat lihat di sini, kekuatan seller masih lagi kuat, sama seperti pair GBP USD dan juga GBP JPY, di mana seller masih lagi kuat berbanding buyer. Anda dapat lihat di sini belum ada satu pun
tanda di mana buyer cuba menguat. Okey, kemungkinan ada price cuba sampai ataupun cuba touch pada level support yang sangat-sangat kuat di sini. Tetapi adakah level support di sini akan breakout? Okay, akan tembus ataupun breakout. So yang akan menentukan adalah structure pada time frame H1 dan juga H4 yang akan menentukan. Okay, untuk situasi semasa pada time frame H1 saya dapat lihat, okay, di mana wujudnya dominant, setup dominant, sell yang sangat kuat, okay, dan masih lagi valid, dan sekiranya berlaku breakout mematikan arah ataupun mematikan structure sell. Contoh berlaku seperti ini, saat ada candle bull yang berjaya breakout pada high zone dominant, zone candlestick dominant, maka ada kemungkinan besar akan berlaku kenaikan. So, kemungkinan untuk retest ataupun cuba untuk membuat setup pada time frame H4. Baik, untuk situasi semasa, seller masih lagi valid pada untuk pair Euro USD, seller masih lagi kuat berbanding buyer dan tidak ada tanda akan berlaku kekuatan buyer kecuali pada time frame H1 sekiranya berlaku arah ataupun structure sell dimatikan, barulah buyer akan cuba menguat semula untuk membuat kenaikan sementara ataupun untuk pertukaran arah. Baik, so kita dapat lihat sekiranya sell itu adalah valid, maka saya agak di sini sebab kita ada beberapa level SNR ataupun level support di sini yang anda dapat lihat kemungkinan yang akan berlaku, okay, penurunan. Dan saya cuba lihat support yang lebih kuat, okay, pada harga ataupun pada level 1.1736. Okay, sekiranya berlaku penurunan dan sekiranya berlaku satu pergerakan di mana pada time frame H4 dan juga H1 masih lagi berlaku structure dominant sell pada zone ini, maka price akan melakukan penurunan yang agak jauh. Itu jangkaan saya. Okay, untuk situasi semasa, seller masih lagi valid. Dan adakah kemungkinan akan berlaku kenaikan ataupun buyer cuba menguat berbanding seller? So dekat sini kita cuba lihat, okay, jika berlaku hanya untuk time frame H1 sahaja, jika berlaku setup di mana mematikan structure sell, structure dominant sell, kemungkinan akan berlaku kenaikan untuk sementara waktu. Okay? Sebab untuk kenaikan yang agak kuat ataupun yang jelas mesti berlaku structure ataupun setup pada time frame H4 dan juga ke atas. Baik, seterusnya untuk terakhir kita cuba lihat untuk pair USD JPY. Okay? Kita cuba lihat untuk USD JPY. Apa yang saya ceritakan adalah permintaan daripada sahabat-sahabat trader dan juga daripada student-student itu sendiri. Okay? Di mana antara student-student kelas kami meminta untuk kita buat review ataupun sedikit fokus untuk beberapa pair. Okay, baik, kita cuba lihat untuk pair USD JPY. Untuk USD JPY dekat sini kita cuba lihat pada time frame H4, okay, menunjukkan buyer cuba menguat. Okay, buyer cuba menguat di mana berlaku setup yang terbaru adalah setup dominant buy, di mana yang jika sekiranya kita lihat pada structure yang sebelum, di mana wujudnya setup dominant rebound. Okay, dominant rebound di mana berlaku pengukuhan arah buy. So apa yang saya dapat jangkakan di sini, kita cuba lihat time frame M15, adakah kita valid untuk entry buy untuk cuba follow setup yang berlaku pada time frame H4. Okay, untuk time frame M15 kita akan filter dekat sini pada time frame M15. Sekiranya berlaku breakout ke atas pada high zone dominant pada time frame M5, okay, maka kita akan cuba mencari buy dan tidak akan berlaku penurunan semula selagi setup buy, setup entry pada time frame L5 ini tidak dimatikan. So untuk situasi semasa, saya boleh entry dulu sebab dekat sini dia ada engulfing, bullish engulfing. Walaupun tidak kuat tetapi saya cuba untuk entry dengan lot yang sedikit kecil lah. Okay. Untuk UJ dan stop loss saya, kita cuba set dekat sini dan kita akan cuba tambah kita cuba kira berapa pips. Okay, lebih kurang dalam 9 pip. Okay, kita cuba
letakkan dalam K12 pip. Okay, dekat situ. Dan sekiranya berlaku kenaikan seperti ini, dan berjaya membuat arah ataupun setup entry pada traffic L5, saya akan tambah layer untuk buy. Okay, akan tambah untuk entry buy. Baik, kita kembali kepada time frame H4 untuk pair USD JPY, di mana ini adalah setup dominant rebound dan saya target TP adalah di sini. Okay, pada harga 106.692. Okay, itu adalah target saya untuk USD JPY sebab situasi semasa buyer masih lagi kuat dan tidak akan berlaku penurunan ataupun kekuatan seller tidak akan berlaku sekiranya ataupun selagi setup ataupun structure buy di sini tidak dimatikan. Okay, sebab di sini wujudnya satu kekuatan arah buy yang baru, di mana selagi arah ini tidak dimatikan, saya akan terus mencari buy. Okay, contoh setup ataupun structure buy dimatikan adalah berlaku penurunan. Okay, yang pertama adalah penurunan yang pertama adalah seperti ini, di mana menunjukkan kekuatan arah buy menjadi kurang ataupun buyer cuba menguat untuk. Okey, dan sekiranya berlaku penurunan seperti ini, barulah akan berlaku di mana situasi menunjukkan seller lebih kuat ataupun cuba menguat. Okey, so untuk situasi semasa apa yang saya dapat rumuskan untuk pair USD JPY, okey, kalau anda nak buy, anda boleh hintar pada traffic M5 sekarang. Okey, anda tunggu berlaku setup dominant buy yang seperti yang saya telah tunjukkan tadi. Okey, dan arah buy sangat-sangat valid kecuali berlaku structure ataupun setup buy di sini dimatikan. Selagi tidak dimatikan, maka masih valid untuk buy. Okey, sekiranya berlaku kenaikan, terus melakukan kenaikan, dan di sini berlaku di mana pada zone di sini masih lagi wujudnya sentiasa berlaku structure untuk dominant buy, maka kemungkinan price boleh lagi melakukan kenaikan sehingga ke level 106.95. Okey, saya rasa itu sahaja sharing saya pada petang ini. Semoga sharing saya dan juga fokus yang saya sediakan pada petang ini semoga bermanfaat untuk anda dan dapat memberikan anda profit, insya-Allah. Seterusnya, sebelum saya tamatkan video kali ini, okey, saya nak terangkan sekali lagi untuk anda yang berminat untuk join kelas, okey, di Real Trader Academy bersama saya dan juga Cikgu Don Malaya, anda boleh pergi terus ke website realtraderacademy.com. Dekat situ anda boleh lihat jadual-jadual yang ada, dan ada juga nombor yang tertera ataupun nombor yang anda boleh contact untuk booking kelas. Dan selain pada itu, anda boleh lihat di Facebook page MFM Securities Education. Dekat situ pun ada anda boleh bertanya ataupun komen di situ untuk booking kelas, dan juga jadual-jadual kelas juga kami juga ada share di website realtraderacademy.com dan juga di page Facebook. Okey, saya rasa itu sahaja untuk petang ini dan saya doakan anda semua sihat sahaja. Dan akhir kata, okey, dan saya sampaikan kata hai daripada Cikgu Don Malaya, di mana tidak dapat bersama dengan saya pada petang ni, insya-Allah, dan jumpa anda untuk next video. Okey, satu lagi sebelum saya terlupa, untuk anda ingin tahu sedikit sebanyak struktur yang kami ajarkan, antara yang kami share, walaupun kami tidak share 100% di YouTube, anda boleh cek di YouTube, okay, di MFM Securities Education, YouTube MFM Securities Education. Anda boleh lihat di situ ada beberapa video yang kami share, okay, terutama yang berkaitan dengan art ataupun seni bermain dengan candlestick. Okay, dekat situ walaupun kami tidak share semua, mungkin ada apa-apa yang anda boleh membuatkan anda rasa berminat ataupun relevant untuk anda belajar apa education ataupun pembelajaran topik-topik yang kami bawakan kepada anda, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.